Wajarkah perkataan bodoh, kebodohan digunakan dalam ceramah, pengucapan awam, di medsos, atau mana-mana ruang awam? Persoalan ini perlu dilihat dalam konteks ilmu bahasa dan konteks amalan budaya Malaysia. Ada dua jawaban untuk persoalan ini, ya dan tidak. Sebelum saya menjawab ya atau tidak, kita perlu memahami bagaimana untuk memberikan nilai terhadap sesuatu perkataan. Secara umumnya, persoalan di atas berkaitan dengan kesantunan dan kebiadaban berbahasa. Dalam ilmu bahasa, ahli bahasa telah mengemukakan pendekatan diskursif untuk menilai sama ada sopan atau tidak sesuatu perkataan. Dalam pendekatan diskursif, santun atau biadab sesuatu perkataan atau ayat perlu dinilai berdasarkan makna setempat. Misalnya, perkataan bodoh. Bagi sesuatu tempat, perkataan tersebut adalah biasa. Ia tidak dianggap biadab. Di tempat lain, ia boleh menimbulkan masalah, seperti penghinaan, dan pergaduhan. Dengan perkataan lain, nilai sesuatu perkataan mempunyai sempadan geografi masing-masing. Di Malaysia, ada 13 negeri, dan 3 kawasan wilayah persekutuan. Setiap kawasan ini mempunyai nilai yang berbeza terhadap sesuatu perkataan. Jika saya lahir dan membesar di Selangor, saya tidak boleh membuat penilaian baik atau buruk sesuatu perkataan di Terengganu. Begitu juga sebaliknya, orang yang lahir dan membesar di Terengganu tidak boleh memberi nilai santun atau tidak terhadap bahasa di Selangor. Jika saya menilai perkataan yang berada di luar sempadan geografi atau daerah saya, kemungkinan besar penilaian saya tidak tepat. Oleh itu, sesuatu perkataan perlu dinilai mengikut tempat masing-masing. Pada peringkat negara, adakah keseluruhan rakyat Malaysia melihat nilai perkataan bodoh sebagai satu yang normal, atau kurang sopan? Saya pasti ramai yang akan mengatakan perkataan bodoh tidak sesuai dan kurang sopan dalam pengucapan awam. Oleh itu, disimpulkan bahwa perkataan itu kurang sopan dalam konteks Malaysia, khususnya dalam pengucapan awam. Dalam konteks yang lebih luas, orang Malaysia tidak boleh melakukan penilaian sama ada perkataan bodoh atau stupid adalah tidak sopan di negara lain. Mungkin mereka menganggap ia adalah biasa. Begitu juga sebaliknya, orang dari negara luar tidak boleh meletakkan nilai terhadap perkataan atau bahasa kita. Di Malaysia, perkataan bodoh dilihat dari dua peringkat, yaitu peringkat setempat dan peringkat negara. Di peringkat setempat, ia sesuai untuk daerah tertentu atau negeri tertentu, dan hanya untuk daerah atau negeri itu sahaja. Dalam konteks negara pula, ia amat tidak sesuai dalam pengucapan awam, sama ada ceramah motivasi, pidato, kempen, perbahasan di parlimen, dan mana-mana urusan rasmi negara. Misalnya, peraturan di parlimen, perkataan bodoh tidak dibenarkan sama sekali. Persoalannya ialah wajarkah perkataan bodoh digunakan dalam ruang awam atau secara terbuka. Dunia hari ini dunia tanpa sempadan. Penceramah di daerah tertentu boleh melepasi sempadan daerah, negeri, malah merentasi benua. Seorang penceramah, menyampaikan ceramah di sebuah dewan masyarakat di Kajang, boleh ditonton di seluruh Malaysia, malah boleh dilihat di Amerika Syarikat atau London, jika direkam secara langsung atau dimuat naik ke dalam YouTube. Setiap perkataan yang dituturkan akan didengari oleh masyarakat dunia. Nilai perkataan tersebut akan merentasi daerah, atau melepasi sempadan nilai bahasa orang lain. Penggunaannya boleh mempengaruhi penutur bahasa Melayu di daerah atau negeri lain. Kita sedia maklum, penceramah atau pemimpin mempunyai pengaruh yang kuat. Cara mereka bercakap boleh menjadi ikutan masyarakat. Penceramah dan pemimpin kepunyaan masyarakat, tidak hanya dimiliki oleh sesuatu daerah atau sesuatu negeri. Penceramah dan pemimpin milik warga Malaysia. Oleh itu, jika Anda menggunakan perkataan tersebut secara meluas dan kerap, ia boleh dan telah menjadikan perkataan itu sebagai satu yang normal bagi negeri-negeri lain. Saya tidak mengatakan bahwa perkataan itu tidak boleh digunakan, tapi saya menyarankan agar ia dikurangkan ke tahap paling minimum. Konsep bodoh atau kebodohan itu ada. Dengan perkataan lain, orang bodoh memang wujud. Tapi gunakan sekali-sekala dengan tepat, sesuai dengan tujuan perkataan itu. Secara teori behaviorisme dan teori mentalis jika lidah kita sudah terbiasa, dan terlatih, dan jika perkataan itu melekat dalam minda, maka perkataan itu akan mudah dan spontan terkeluar daripada mulut kita, di mana sahaja dan dalam pelbagai situasi. Perkataan dalam minda, jika sering diungkapkan,
ia seperti ada SEO, Search Engine Optimization. Sekali type, ia akan tampil dahulu. Saya simpulkan, jangan biasakan alat pertuturan kita untuk menuturkannya. Ia amat sensitif bagi kebanyakan orang. Apalagi Anda sebagai penceramah atau pemimpin yang mudah mempengaruhi orang lain. Jangan gunakan untuk melabel orang yang berbeza pandangan. Dari sudut nilai, ia adalah tidak sopan. Maaf, tahun ini adalah yang terbanyak saya menulis perkataan ini, sebab itu tulisan ini direkam. Sekian. Ikhlas. Dr. Abdul Ganing bin Laengkang.